Cuba cari tempat line laju sikit. Okay, yang ni kita dah dapat dah cari AV. Sekarang kita tengok had ni. That's why saya cakap kita ada dua type of hybrid. Kita ada GMVPI atau GMVT sama ataupun GMVBE sama. Dan kita boleh juga guna term of beta IB. Kenapa kita pakai beta IB? Sebab current yang dekat sini adalah IC kan? Yang masuk sini IC. So IC. So kalau dalam DC punya formula IC equal to beta IB. So in this small signal in SC analysis, so we using the small letter lah, IB kecil. So sama je beta IB sama dengan IC yang masuk. So sama dengan GMVPI ni sebenarnya adalah equal to IC juga. Sama je. So dekat dalam slide ni dia nak berceritakan kita ada lagi satu faktor iaitu R out. R0, R kecil kosong. R0 lah, R0 kita panggil. Equal to VA over ICQ. So VA ni adalah early voltage. Okay, macam mana adanya kalau kita ambil consider value R0 ni. Ada certain calculation dia ambil, kalau dalam question dia bubuh R0 ni kita kena ambil value, consider R0 ni dengan kita compute value VA. VA ni adalah early voltage, kita boleh dapat daripada load line punya graph. Kita divide by ICQ sebab IC ni sama ICQ. So VA voltage divide by current, we got the resistance. So resistance here. So okay, kalau kita nak tengok hasil voltage ini, effect dekat collector kita pakai voltage pi lah atau VT atau VBE. Kalau kita nak tengok current, kalau current IB ni berubah, macam mana berlaku perubahan ataupun hasil IC kita ataupun beta IB kita. Kita pakai term of IB. Kalau nak tengok effect current lah, kalau kita nak tengok effect voltage, kita pakai VPI. Ikut questions. So R0 adalah macam tadi juga adalah small signal transistor output resistance. So VA adalah early voltage. Apa tu early voltage? Kita boleh tengok dekat sini early voltage tu dia adalah VCE, di mana jika kita desaturation or cut off, sebenarnya dia ada voltage VCE. Tapi VCE ni yang VCE yang kita tak mau lah. Lalu yang VCE yang kita nak tu dekat sini. Dekat question point ni, Q point. Tapi sebelum kita achieve this condition, kita ada VA, early voltage. Kemungkinan VCE kita lah negatif. So inilah VA kita. Untuk dapatkan R0 awal ni, awal-awal kita set up kita punya BJT ni, kita ada VA. So dengan dapatkan VA divide by ICQ, kita dapat nilai R0 kecil ni. Kita panggil small signal transistor output resistance. Ni bergantung soalan. Ada soalan tak tanya, ada soalan tanya. So kalau soalan tanya tu kena ambil lah nilai VA over ICQ. Saya nampak kena banyak hafal formula. Right. So VA ni kalau kita tarik, dia kena dekat VBE tu lah. Dia sejajar dengan VBE. Kalau kita tarik, kita tahu lah value dia. Kalau hampa kita ambil value VBE tu dekat sini, kita tarik lah. Tarik sampai ke jumpa paksi X0 ni. Kita tahulah kat sini adalah value paksi Y0. Sorry. VBE ni kita tarik ke paksi Y0, kita dapat satu nilai VCE kat sini. Kita panggil nilai VA atau early voltage. Right? Alright. Okay. Next kita ada alleged exercise. Exercise kat sini beza dia, tadi kita tak ada capacitor, sekarang kita ada capacitor. Alright, kalau kita ada capacitor, kita kena buat DC analysis macam biasa. Dia punya procedure DC analysis dulu, kemudian kita ada AC analysis. So for DC analysis, we need open capacitor. So we will
we'll be missing this area. So, kalau DC analysis, so kita kena openkan kapasitor tu, so kita akan dapat kita punya circuit adalah bentuk bagai begini. Alright, from this circuit, okay, kita kena transform ke dalam bentuk normal circuit. Kita ada alamat. Sorry. Tekan pergi ground. Kita ada resistor sini. Kita terus ke ground juga. Kita ada, and then kita ada VCC. Kita ada RC. Kita ada RB. Ataupun kita panggil RTH lah. Sebab dia ada pasal lari kan. So ini adalah VBB. So VBB tu dekat sini. So nak dapatkan VBB, kita kena buat voltage divider. VBB equal to R2, R1 kan. So kita dapat voltage kat sini, so letak R2 ke atas. R1 plus R2 darab dengan VC. Kita dapat VBB, nanti letak kat sini value VBB. Untuk dapatkan value RTH atau RB, RB equal to RTH, kita kena paralelkan. So kita paralelkan R1 darab R2, R1 plus R2. Kita dapat value RTH. So letak kat sini. So nanti buat lah analisis. Ni VBE. So VBB equal to IB RTH plus VBE. So IB, dapatlah IB. IBQ of IB equal to VBB minus VBE bahagi RTH. Dapat dah value IBQ. Kan? Dah dapat value IBQ, kita boleh cari nilai IC. So IC equal to beta IBQ. So beta dah bagi dah, dapat dah ICQ. Kalau nak cari VCE, VCC equal to voltage load equal to voltage load equal to voltage load. Voltage source equal to voltage load. So VCC tolak equal to ICRC plus VCE. VCE. So nak dapat VCE equal to VCC tolak ICRC. IC kita dah dapat tadi, IC dah dapat, so masuk kat sini, VC kita dah ada, so dapat VCE. Habis DC analysis. Okay. Alright, so DC analysis dah habis. Okay, kat sini dia dah bagi value VA. So kalau dia bagi value VA, kita kena consider value R0, kecil. So kita ada value R0 dekat sini sebab dia bagi VA. So R0 equal to VA over ICQ. So ICQ kita dah dapat, kita masuk nilai VA yang 100 tadi, kita boleh dapat R0. Senang je, mudah je. So, alright. Kenapa? So nak carikan gain, kita kena voltage out bagi voltage source. So voltage out adalah voltage dekat sini. Tara, voltage dekat sini adalah V out. So nak dapatkan V out, kita kena cari voltage dekat sini. So yang ini R0 dengan RC, dia adalah paralel. So that's why dia paralel. Paralel tu maksud dia R0 paralel RC equal to R0 RC darab R0 RC plus R0. Iaitu adalah paralel. So bila dapat value ni, korang masuklah dekat sini. So resistance yang dia akan jadi macam ni lah. Satu resistance je.
Ini bila RC dengan R0 tu dia dapat parallel, so voltage lalu kat sini. Current darab dengan resistance, kita dapatlah voltage V0. Kenapa V0 ni adalah negatif? Kenapa negatif? Sebab sepatutnya current tu kena lalu macam ni, baru dia dapat positif. Sebagai current tu dia inverse direction, so dia jumpa negatif dulu, so dia dapatlah nilai negatif. Negatif GM V pi darab dengan R0 parallel dengan RC. Itu formula untuk dapatkan R0. Faham tak? Sekarang. Okey tak untuk V0? Kali lagi sir, tak faham sir. Tak faham? Okey. Kenapa dia dapat negatif kan? Kenapa dapat negatif? Sebab V0 dia kita kat sini, so positif negatif. Kalau nak dapatkan positif, sepatut dia current kita kena lalu macam ni. Current yang lalu dekat resistance. So benarnya saya tambah lagi satu. Alamak. Macam mana nak baru? Okay. Oh, tak keluar. Okay. Tadi dia punya direction tu macam ni. Kita ada resistance, dua resistance yang paralel. So V out kita dekat sini. So kita ada RC, ada R0. So sini adalah GM V pi. GM V pi. Ini ada lagi satu circuit. Ni kat base, ini kat collator. So V out tu dekat collator. So dapatkan V out ni kita kena parallel dulu. So kena dapat bentuk macam ni. Hak ni bang betul nampak dia V out. So ini adalah R0 parallel dengan RC. So ataupun kita panggil R out lah. Kita buat nama dia R out. R out sama dengan R0 parallel dengan RC, iaitu R0 times RC R0 plus RC. Ni nak dapatkan R out ataupun sinilah. Ni. So current jumpa dengan resistance kita dapat voltage. Tetapi disebabkan kalau normal dia adalah macam ni baru kita dapat positif kan, positif negatif. Tapi sebab current kita direction dia tunjuk ke bawah. Tunjuk ke bawah maksud dia ke sini. So dia kalau ke situ maksud dia kita dapat voltage negatif. Sebab dia jumpa nilai negatif ni dulu. So V out sama dengan minus GM V pi darab R out. Dia dapat negatif. Alright. Sebab apa negatif? Sebab dalam amplifier, input kita, output yang kita dapat adalah invert daripada kita punya input. Di input. Allah. Kalau sini asal dia positif, dia akan jadi negatif. Tapi output dia lagi besar. Cuma dia invert. Itulah amplifier daripada transistor. Right. Itu settle bahagian V out. Untuk dapatkan Vs pula, kita punya input, kita kena cari voltage dekat sini. Voltage dekat sini. Disebabkan kita kena shortkan kapasitor tu, kita ada 3 resistor yang parallel. Bila kita short yang kat sini, kita akan dapat macam ni. Vs kita dapat Rs
kita ada kita ada R1, kita ada R2, kita ada R pi. Kita ada ni V out kita ni. Ini R out. Ni GM V pi. Nampak tak ada banyak resistor sini. So nak dapatkan voltage dekat sini, V pi ni kita kena paralelkan tiga ni. So RS kena paralel R1, kena paralel R2. That's why dia jadi sini. R1. Oh, silap. RS tu kat atas bukan paralel, dia adalah sesiri. RS. So R1. So R1 paralel dengan R2 paralel dengan sini adalah R pi. So nanti ini kita panggil dia R in lah. So VS, kita ada RS, kita ada R in. R in. Baru kita jumpa ni. Ni dah dapat R out tadi. Ni GM V pi. R in. So V pi kat sini. Kata ada RS. Kita ada VS. Okay. Maksud dia hampa kena paralelkan tiga-tiga ni. Sebab dia kedudukan dia panggil apa? Bukan selari. Selari bukan sesiri. So that's why you kena paralelkan. So nak dapatkan voltage dekat sini, V pi, kita kena buat voltage divider lah. Kan dia sesiri kan. Kena buat voltage divider. So nak dapat voltage divider sini R in plus RS darab V source. Kan. So nak dapatkan, sebabkan formula kita gain tu adalah V out bahagi dengan V source. So kita dapat VS equal to V out dah dapat, VS ni kita tengah cari. Sekarang kita tengah cari ni. So VS equal to R in plus RS. Ini bawa ke atas. Ini bawa ke bawah. R in darab dengan V pi. So apa tu R in? R in tu yang ni. Orang dah paralelkan tiga-tiga ni. Tahu kan paralel. Mula-mula paralel yang ni dulu, dapat jawapan, lepas tu paralel sekali lagi dengan R pi. So that's why dapat macam ni. R1, R2, R pi ni dia paralel dulu. So R1, R2, R pi plus RS baru darab dengan VS. So VS adalah terbalik lah. So saya susun balik. So AV equal to V out over VS. So V out ni kita ambil yang tadi, GM tadi. Minus GM V pi R out bahagi VS. VS tu yang ni. R in plus RS. Sorry. Komputer saya panas. Dia dah tak sensitif. R in. Akbar, kenapa jadi macam tu? R in plus RS bahagi R in darab V pi. Alright. So V pi ni kita buang. Sebab buang. So kita susun balik jadi negatif GM R out darab R in. Ini terbalikkan. R in plus RS. Alright. So
R out ni masuk pada value yang formula yang tadi, hampa parallel tadi. So, GM ni bawa keluar. R out tu adalah yang hampa buat parallel tadi mana? Mana R out? R not parallel dengan RC. Right. Okay. Sekarang ni R in. R in tu adalah R1, R2 dengan R pi adalah parallel. Bahagi R1 parallel R2 parallel R pi kurungan plus RS. Okay. Dapatlah formula untuk R0 AB iaitu gain. Tara dapat sama. Okay, senang je. Ataupun kalau dia bagi value, you guys bolehlah solve daripada awal. Cari value yang dah parallel tu senang nanti masuk dalam formula. Alright, sekarang dah pukul 6. Kita ada lagi berapa slide. Ni kita akan sambung next week. Kalau tak sempat sambung next week, saya akan cuba buat video untuk asynchronous. Ataupun sambung dalam kelas kot, takut tak faham kan. Alright. Kan dah pukul 6, saya rasa kita dah lebih waktu. Sebelum tu, sebelum meninggalkan kelas, jangan tinggal lagi. Saya ada attendance form untuk diisi. Okay, isi dulu attendance form.